أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله
ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله
على ما فعلنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Sayyidul Mursalin. Assalamualaikum ya Imam al-Muttaqin. Assalamualaikum ya Khataman Nabiyyin. Assalamualaikum wa ala alika at-tahirin. Assalamualaikum wa ala ashabika ajma'in. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma aftah alaina wa ala dhurriyyatina futuhal arifin. Allahumma allimna ma yanfa'una wa'fa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ilahana anta maqsudana wardaka matlubana. أعطنا محبتك معرفتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir Muhammad sallallahu alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah dengan limpah kurnia taufik hidayahnya telah diperkenankan kita bersama-sama pada petang ini untuk meneruskan pengajian kitab Fiqhul Ibadat dan Maulid Dibai. Ya para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam sihat walafiat, ditanamkan iman dan taqwa dan disembuhkan semua penyakit, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan dalam iman dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat barakah dan syafaat baginda. Amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah, dalam pelajaran kitab Fiqhul Ibadat, ya kitab Fiqhul Ibadat ini banyak yang telah pun kami sampaikan kepada yang telah pun menempahnya. Mungkin ada segelintir lagi yang belum dapat, insya-Allah dalam sehari dua nanti insya-Allah selesai. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, pelajaran semalam kita telah mengatakan mengenai perkara yang membatalkan wuduk. Yang ketiga, yang pertama yang membatalkan wuduk ialah hilang akal, dan yang kedua yang membatalkan wuduk ialah kita mengatakan apabila menyentuhnya apabila dia tu hilang akal tu termasuk tidurlah ya, tapi tidur yang nyenyak ya. Itu termasuk yang perkara yang membatalkan wuduk. Dan yang pertama sekali ialah kalau kita katakan keluar sesuatu pada dua jalan, melainkan kalau keluar air mani tidak batal wuduk tapi wajib mandi. Jadi keluar sesuatu pada dua jalan, kemudian hilang akal, iaitu termasuk juga tertidur. Dan yang ketiganya ialah menyentuh kulit lelaki dan wanita yang halal nikah tanpa berlapik ya. Itu yang telah kita huraikan semalam. Dan kemudian wanita yang halal nikah lah, kalau wanita yang haram nikah tidak batal wuduk. Maka masuk kita perkara yang keempat daripada perkara yang membatalkan wuduk pada petang ini, di muka surat 198. Ya, 198 berkata tuan pengarang kita, jadi kita hadiahkan Fatihah kepada junjungan besar Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekalian para kaum keluarganya yang dikasihi dan juga para sahabat yang diridai
dan juga pada sekalian para alim ulama tabi'in dan tabi'in, khususnya al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan juga kepada sekalian para masyayikh, guru-guru kita, sampailah kepada guru kita iaitu pengarang kitab ini, iaitulah Al-Habib Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Ba'alwi, dan juga dia berguru daripada Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Semit, yang di mana kedua-dua mereka masih hidup dan berada di kota Madinah Munawwarah. Semoga Allah Ta'ala memanjangkan umur mereka dalam sihat walafiat, dan Allah limpahkan barakah dan rahmat pada semua guru-guru kita, roh mereka, supaya mereka di dalam tempat yang tertinggi di sisi Allah, dan diberikan keberkahan ilmu mereka kepada kita dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita buka di muka surat yang kita sebut tadi, muka surat 196. Berkata Tuan Pengarang kita rahimahullah ta'ala, perkara yang keempat yang dapat membatalkan wudu adalah memegang atau menyentuh alat kelamin. Alat kelamin atau lingkaran duburnya, ya, pada diri sendiri atau orang lain. Menyentuh. Jadi kita kalau menyentuh alat kelamin kita, maupun kita kata alat kelamin diri ataupun orang lain seperti baby kita, maka dengan tapak tangan atau jari-jari bahagian dalam, maka dapat membatalkan wudu meskipun tidak sengaja tatkala memegang. Jadi di sini kita mengatakan ada beberapa syarat yang dinamakan batal wudu bila kita menyentuh kemaluan kita. Pertama, menyentuh kemaluan. Kemaluan depan atau belakang. Kemaluan depan, kalau maaf kata kaum lelaki, iaitu zakarnya. Kalau wanita, iaitu dikeliling farajnya. Dan yang belakang, iaitu dikeliling tempatnya duburnya. Ya, bukan ponggongnya tidak, tapi dikeliling dekatnya tempat duburnya, iaitu tempat yang di mana kulitnya itu licin, dan itulah tempatnya. Maaf ya. Itu satu. Kedua syaratnya dengan tapak tangan. Jadi tapak tangan ini yang di mana dinamakan tapak tangan bila bercantumlah dua tapak tangan ni, maka dia kenalah antara satu sama lain. Inilah tapak tangan. Adapun kalau sekiranya belakang tapak tangan, ini tidak batal wudu. Ya, kalau sentuh kemaluan dengan belakang tapak tangan. Adapun di celah-celah jari, ini tak bertemu waktu kita temukan dia tak bertemu, maka dengan itu dia tak dikira tapak tangan, ya, yang di celah-celah jari itu. Jadi nama tapak tangan ialah tapak tangan. Dan adapun kuku tak nama tapak tangan, ya, sebab dia luar daripada kawasan dalam tapak tangan. Itu tuan-tuan, ya. Jadi dengan tapak tangan atau jari-jari bahagian dalam, jari dalam lah, ya, dalam ni dalam. Kalau belakang ni tak kira, ya. Tidak ada maka ya. Jadi itulah, maupun yang disentuh kemaluan diri sendiri atau kemaluan orang lain, seperti dia menyentuh kemaluan baby dia. Ya, sebab dia nak salingkan pampers, dia nak bersihkan dia, ya. Jadi dia nak kena pegang kemaluan anak dia tu. Tapi macam mana saya dah ada wudu? Jadi dia boleh langgarkan dengan belakang tapak tangan. Kalaulah sekira seorang budak yang di mana dia itu buang air kecil, dia dah ambil wudu. Kemudian lepas tu dia pun maaf kata dia pegang kemaluan lelaki dia tu di antara dua jari-jari dia. Dia memegang kemaluan lelaki dia antara dua jari-jari dia. Maka itu tak batal wudu, ya. Ustaz, tak batal wudu. Macam mana tak batal wudu pula? Pasal dia di antara jari-jari, dia taklah masuk tapak tangan. Tapi kerana dia kencing, batallah wudu. Itulah dia tuan-tuan, ya. Itu satu, orang kata, satu masalah, bukan masalah, satu masalah.
atau orang lain meskipun baik dengan telapak tangan atau jari-jari bahagian dalam, maka dapat membatalkan wuduk meskipun tidak sengaja tatkala memegang. Sengaja ke tak sengaja ke, bernafsu ke tak bernafsu ke, maka itu membatalkan wuduk. Itu namanya al-massu. Massu tu pegang, ya. Ya. Sebahagian masalah yang dapat membatalkan wuduk di atas telah disebutkan oleh Imam Ibn Ruslan dalam Mutiara Syairnya. Kita tinggalkanlah, ya. Itu bahasa Arab dan terjemahannya yang sudah kita sebutkan tadi. 4 perkara yang membatalkan wuduk. Faedah. Perbezaan antara lams sama mas. Lams atau persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Al-mas iaitu menyentuh alat kelamin depan atau lingkaran dubur kat belakang. Ini perbezaan antara lams dengan mas. Jadi kisah saya tak akan baca kerana dia agaknya panjang dan maknanya sama. Lebih kurang kita lams menyentuh perempuan. Menyentuh perempuan tu kita tak kiralah tapak tangan ke tak tapak tangan ke, ya, dia tak ada masalah. Dia maknanya kalau dengan anggota lelaki sentuh anggota perempuan, maka tu batal wuduknya, ya. Tapi kalau sekiranya kita menyentuh kemaluan hanya dengan tapak tangan, kalau belakang tapak tangan tidak batal wuduk. Itu antara perbezaannya, ya. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, ya. Yang lebih tu boleh kita baca. Jadi 4 perkara yang membatalkan wuduk, iaitu keluar salah satu daripada 2 jalan, keduanya hilang akal atau tidur nyenyak, ya. Dan yang ketiganya ialah menyentuh kulit lelaki dan perempuan yang halal nikah, ya. Walaupun nafsu atau tak nafsu, tak ada menjadi perbezaan, hukumnya batal. Dan yang keempatnya ialah kita dah sebutkan tadi, iaitu dengan menyentuh tapak tangan kita kepada alat kemaluan kita, ya, maupun kita punya sendiri ataupun kepada orang lain seperti menyentuh kemaluan anak kita, ya. Faedah yang kedua di muka surat 200, ya, muka surat 200. Faedah yang kedua, memegang atau menyentuh kemaluan setelah berwuduk. Soalan, bagaimanakah perbezaan pendapat di antara para ulama mengenai hukum memegang atau menyentuh kemaluan setelah berwuduk? Apakah dapat membatalkan wuduk? Ini ada berbeza pendapat, ya. Jadi 4 imam kita, imam mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi, semua mereka tu ada beza sedikit-sedikit saja, ya. Tapi baik juga kalau kita tahu, ya. 4 pendapat itu, pertama, menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dapat membatalkan wuduk jika menyentuh dengan telapak tangan bahagian dalam, meskipun dengan syahwat atau tidak, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab perkara yang dapat membatalkan wuduk. Macam itulah. Itu mazhab Syafi'i lah. Dah jelas lah. Macam kita sebut tadi. Ada nafsu ke, tak ada nafsu ke. Pokoknya tapak tangan sentuh kemaluan, batal. Kalau belakang tak batal. Ya? Belakang tapak tangan tak batal. Yang kedua, menurut pendapat Imam Abu Hanifah, itu mazhab Hanafi, tidak membatalkan wuduk meskipun menyentuh dengan telapak tangan bahagian dalam dan meskipun dengan syahwat atau tidak. Maknanya di mazhab Hanafi ni tak ada kena-mengena sama sekali. Masalah sentuh kemaluan ni tak adalah masalah membatal wuduk, tak ada. Dia tak batal wuduk. Sama juga macam menyentuh wanita. Kalau dalam mazhab Syafi'i menyentuh kulit wanita tanpa berlapik, batal wuduk. Mazhab Hanafi sama sekali menyentuh wanita tidak membatalkan wuduk. Itu mazhab Hanafi. Dalam masalah menyentuh kemaluan pun sama juga. Mazhab Hanafi tak membatalkan wuduk. Jadi maaf kata kalau kemaluan lelaki itu maaf iaitu batang zakarnya sahaja. Kalau maaf kata buahnya itu tidak membatalkan wuduk. Maaf, ya. Itu kita kena jelaslah, jangan nanti kita terfikir itu pun batal wuduk bagi orang lelaki, ya. Jadi mazhab Abu Hanifah tak batal sama sekali. Dan yang ketiga, menurut pendapat Imam Malik rahimahullah ta'ala, mazhab Maliki, dapat membatalkan wuduk jika menyentuh dengan syahwat. Dia letak syarat. Kalau ada syahwat, ada nafsu, batal.
tak ada nafsu tak batal. Ya. Jadi itu mazhab Maliki ya. Jadi terletak pada tergantung pada nafsu. Yang keempat, menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, itu mazhab Hanbali, dapat membatalkan wuduk iaitu dengan menyentuh telapak tangan bahagian dalam dan bahagian luar. Dia sama juga macam mazhab Syafi'i, Imam Ahmad ni. Sebab Imam Ahmad ni dia murid Imam Syafi'i. Tapi ditambah lagi, telapak tangan yang dalam dan yang luar pun sama juga. Mana dua-dua ni kalau sentuh kemaluan, batal. Dia lagi beratlah daripada mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kata hanya bahagian tapak tangan dalam. Kalau kat belakang ni tak namanya tapak tangan, jadi tak batal wuduk. Tapi mazhab Hanbali, tapak tangan atau belakang dia, maka kalau sentuh kemaluan, batal. Tak kiralah bersyahwat atau tak. Sama macam mazhab Syafi'i, cuma dia tambah lagi kat bahagian belakang. Ringkasan hukum apabila kemaluan bahagian depan atau belakang tertutup. Ini masalah kemaluan tertutup. Macam mana tertutup? Iaitu kalaulah dia tak boleh buang air besar atau buang air kecil melalui saluran kemaluan yang biasa. Habis nak buat macam mana tu? Dia kena tebuk lah. Jadi bila dia tebuk tu, doktor lah yang tebuk kan. Bila dia tebuk tu, makna keluaran najis tu daripada tempat lubang yang ditebuk. Dilubangkan lah. Kat perut dia tu kan, dilubangkan. Jadi di sini kalau kita sentuh tempat lubang tu yang ditebuk oleh doktor, apakah tu macam hukum kemaluan? Itu ada dia punya pendapat perbezaan ya. Kita baca sikit-sikit. Jika jawapan di muka surat 201, perincian hukumnya adalah sebagai berikut. Jika kemaluan yang tertutup dari semenjak lahir, maka batal wuduknya dengan keluarnya sesuatu dari lubang yang dibuat, meskipun di bawah lambung, iaitu bawah perutnya, atau di atas perutnya, atau dari rongga yang terbuka atau tidak. Hal ini menurut pendapat Imam Ibn Hajar, maknanya batal wuduk. Macam kemaluan lah. Ini kalau sekiranya kemaluan dia tertutup dari semenjak lahir. Lahir-lahir memang dia punya kemaluan dia tu tak boleh keluar najis dia. Buang besar tak boleh, buang kecil pun tak boleh. Na'udzubillah. Jadi bila tebuk lubang tu menjadi, orang kata, pengganti kemaluan. Jadi bila sentuh dengan tapak tangan, batal. Sedangkan menurut Imam Ramli dan Imam Khatib, kedua ni ulama besar mazhab Syafi'i juga, tidak batal wuduknya jika keluar dari rongga badan yang terbuka. Jadi tak batal dalam. Jadi ada dua pendapat lah. Imam Ibn Hajar kata batal, Imam Ramli kata tak batal. Dua-dua ni ulama besar. Jadi kalau sekiranya kita nak pegang salah satu pun boleh ya. Dan kalau kita kata batal, maknanya tak boleh kita gunakan wuduk kita lagi tu. Kalau kita kata tak batal, tidaklah. Makna wuduk kita masih ada dan boleh kita gunakan lagi. Jika tertutup kerana sebab penyakit. Kalau tertutup sebab penyakit. Sebab penyakit ni kerana dia sakit. Asalnya memang dia boleh buang yang besar, buang yang kecil. Saluran kemaluan dia macam biasa. Tapi bila satu masa dia jatuh sakit, tak boleh keluar makan. Tak boleh buang yang besar, tak boleh buang yang kecil daripada kemaluan dia. Jika dia sakit, maka perinciannya, jika dibuatkan lubang di bawah lambung dan kemaluan yang asli tertutup, maka batal wuduknya dengan keluarnya sesuatu dari lubang yang dibuat, meskipun yang keluar adalah sesuatu yang wajar seperti air kencing ataupun batu sebagainya. Jadi ini dihukumkan sama macam kemaluan. Jadi kemaluan dia tu tertutup kerana sakit. Kemudian dia tak boleh buang yang besar, tak boleh buang yang kecil. Jadi akhirnya dilubangkan kat di bawah perut dia. Kemudian bila dia dah buang air besar, buang air kecil, batal wuduk. Sebab itu dah kira pengganti kemaluan dia ya. Jika dibuatkan lubang di bawah jika dibuatkan lubang di bawah lambung dan kemaluan yang asli terbuka. Kemaluan asli terbuka, tapi dibuatkan lubang. Atau dibuatkan lubang di atas lambung. Lambung tu makna perut lah ya. Di atas perut atau di bawah perut. Dan kemaluan yang asli tertutup,
maka tidak batal dengan keluarnya sesuatu dari lubang yang dibuat. Jadi ni kalau sekiranya kemaluan tu yang asli terbuka. Jadi terbuka maknanya kemaluan dia tu masih lagilah namanya kemaluan. Tapi kerana tak boleh air kencing keluar ya. Dan kadang-kala ada masalah penyakit dia, ya, karang batu, jadi dia tembukkan lubang. Jadi sini kemaluan yang, jadi kalau kita sentuh kepada tempat yang lubang yang dibuatkan tu, maka tidak batal wuduk dengan keluarnya sesuatu dari lubang yang dibuat. Jadi kalau kencing keluar daripada lubang yang dikorekkan ataupun yang dilubangkan oleh doktor, tak membatalkan wuduk. Ustaz, peninglah Ustaz. Okeylah, tak apalah. Itu sebagai maklumat saja ya. Maklumat tambahan. Memang perkara itu jarang berlaku ya. Tapi kalau berlaku, kita boleh buka balik kitab lah ya. Jadi kita lihat ya. Tapi kalau sekarang ni kita nak ingat semua, memang taklah mudah. Sebab apa? Kita punya fikiran kita, akal kita pun terhad dia punya memori dia ya. Ya, kita berpindah pula ke muka surat yang sebelah, muka surat 202. Faedah yang pertama kita dah sebut tadi, maaf ya. Di muka surat 201, faedah pertama, lambung tu maknanya maedah. Maedah tu perut. Letaknya berada di bawah tulang dada. Itu bawah perut lah, di bawah dada. Di atas pusar menurut pendapat yang kuat. Nyata pusat lah, pusat. Pusar tu pusat ya, daripada fuqaha. Faedah yang kedua, pada 4 masalah hukum, lubang yang dibuat untuk mengeluarkan kotoran berbeza dengan hukum kemaluan yang asli. Ya, lubang yang dibuat untuk keluarkan najis tak sama hukumnya dengan kemaluan yang asli. Macam mana tak sama pula? Ini sebutnya. Tidak batal wuduk dengan memegang lubang yang dibuat. Tak batal. Sentuhnya tu tak batal. Tapi kalau kencing keluar, itu batal lah. Tidak batal wuduk dengan memegang lubang yang dibuat, sedangkan memegang kemaluan yang asli itu batal. Jadi lubang yang dibuat oleh doktor itu tak batal kita sentuh. B, boleh bagi orang lain memandang pada lubang yang dibuat, sedangkan memandang kepada kemaluan tak boleh. Kemaluan itu haram dipandang, tapi lubang tu boleh dilihat ya. Tidak haram kepada yang memerlukannya, macam doktor atau adik-beradik dia sampai kepada lubang, kalau atas pada pusat ya. C, tidak sah beristinja dengan batu pada lubang. Kalau lubang tu keluar air kencing, kita pakai batu nak istinja, keringkan kencing, tak boleh. Dia mesti pakai air. Tapi kalau sekiranya kemaluan asli, kalau kita buang air kecil, kita pakai batu, sah, boleh. Itu nanti dalam bab istinja kita akan sebut. D, tidak wajib mandi jika berhubungan badan melalui lubang yang dibuat. Kalau dia berlaku berhubungan badan, berhubungan badan ni mana kita kata persetubuhan. Tapi nak bersetubuh nak macam mana? Tak boleh dia, maaf kata, dia tidaklah zakar yang boleh dia bersetubuh dengan isteri dia. Jadi tak wajib mandi. Memang tak wajib pun ya. Melainkan kalau dia keluar air mani wajib lah. Tapi wajib mandi kalau berhubungan dengan kemaluan yang asli. Itulah itu ada 4 perbezaan antara lubang yang dibuat oleh doktor untuk keluarkan najis dengan kemaluan yang asli ya. Itu 4 perbezaan. Allahu alam. Kita berhenti pada yang seterusnya, iaitu larangan bagi seseorang yang batal wuduk. Apakah perkara yang dilarang bagi orang dalam yang sudah batal wuduk? Apa yang dia tak boleh buat? Itu di muka surat 203. Wallahu a'lam ya. Jadi kita sebutkan, iaitu perkara yang keempat yang membatalkan wuduk. Jadi selesai kita dari menyebutkan perkara-perkara yang membatalkan wuduk. 4 perkara. Pertama ialah, ada setengah kitab disebut 5. Tapi sini sebut 4. Nanti saya sebutkan. Pertama ialah keluar sesuatu pada 2 jalan. Keduanya ialah bila sentuh kulit lelaki dengan kulit perempuan yang halal nikah tanpa lapik. Yang ketiganya ialah hilang akal. Hilang akal ni dia dimasukkan juga dengan tidur yang nyenyak. Jadi kalau ada setengah kitab tidur nyenyak tu dia satu perkara lain. Tapi sini dimasukkan dalam bab hilang akal. Yang keempatnya baru kita sebut tadi, menyentuh kemaluan dengan tapak tangan. Jadi itu batallah wuduk ya.
Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Dan dengan itu kita masuk dalam membicarakan tentang maulid, terjemahan maulid dibai, yang di mana mudah-mudahan kita dapat barakahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini sudah masuknya tanggal 7 hari bulan Rabiul Awal, ya. Jadi kita dah sebutkan Rasulullah sallallahu alaihi, ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila mengandungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau setiap malam daripada 1 Rabiul Awal mendapat alamat-alamat dan tanda-tanda, ya, tentang kemuliaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, didatangi oleh beberapa perkara. Antaranya semalam kita dah sebutkan, ialah bahawa cahaya memenuhi seluruh alam ini pada malam yang ke-7, ya, pada malam yang ke-7. Jadi pada malam ini pula, hari ini hari ke-7, jadi malam ini ialah malam yang ke-8, ya. Malam yang ke-8. Jadi apakah yang dilihat oleh ibu Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya? Ibu Nabi Sayyidatina Aminah. Jadi pada malam yang ke-8, sebagaimana disebutkan dalam kitab Ni'matul Kubra 'alal alam bi maulidi sayyidi waladi Adam, dengan nikmat yang paling besar sekali, dengan kelahirannya penghulu sekalian manusia daripada anak cucu Adam, iaitu yang malam yang ke-7. Kita dah sebutkan semalam, malaikat silih berganti, semuanya datang memberikan khabar gembira kepada Sayyidatina Aminah, yang kau sedang mengandung anak yang menjadi penghulu sekalian manusia. Malam yang ke-8 pula, malam ni malam ke-8 Rabiul Awal. Seruan Sayyidatina Aminah, mendengar seruan memanggil di mana-mana. Suara tersebut terdengar dengan jelas mengumandangkan, berbahagialah wahai seluruh penghuni alam semesta, telah dekat kelahiran Nabi yang agung, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta alam semesta. Jadi malam ni malam ke-8. Malam ke-8 Sayyidatina Aminah mendengarkan seruan. Seruan siapa ni ustaz? Seruan malaikat lah. Seruan malaikat untuk beritahu pada seluruh alam. Daripada manusia tak dengar, daripada sekalian haiwan, makhluk-makhluk lain, daripada pokok, batu, kayu, burung, ikan di laut, semut-semut dan segala-galanya. Bahagialah wahai seluruh penghuni alam. Seluruh penghuni alam, langit dan bumi. Telah dekat kelahiran Nabi yang agung. Telah dekat. Malam ni malam ke-8. Nabi lahir pada malam 12. Jadi lagi 4 malam. 8, 9, 10, 11. Malam 12 Nabi lahir. Sudah dekat lahirnya Nabi yang agung, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta alam semesta. Masya Allah. Jadi seluruh alam gembira dengarkan akan hampirnya lahirnya Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Batu gembira, pokok gembira, haiwan gembira. Kalau ada orang yang namanya Islam tak gembira, apa ni orang buat maulid-maulid ni, tak gembira, ya Allah. Nak cakap apa? Nak cakap haiwan, haiwan pun gembira. Nak cakap dia batu tunggul pun gembira. Allah, no words to give to them. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah jauhkan anak cucu kita daripada terpengaruh dengan fahaman yang tersesat itu. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita menyambung dalam kitab Maulid Dibai, di mana Al-Imam Ahmad Dibai rahimahullah taala mendatangkan kisah maulid ini dengan 2 potongan hadis. Maulid itu makna kelahiran, ya. Dengan 2 potongan hadis. Potongan hadis yang pertama semalam menceritakan tentang nur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berpindah daripada satu tulang sulbi ke satu tulang sulbi Nabi sampailah kepada ayahandanya Abdullah dan berpindah pada rahim ibunya, iaitu Sayyidatina Aminah, yang kedua-dua mereka tak pernah berlakukan perkara yang zina. Bahkan datuk nenek mereka semuanya pada sulbi dan rahim yang suci. Suci itu maknanya tak mensyirikkan, tak menyekutukan Allah. Sebab kalau dia syirik, dia menyekutukan Allah, itu najis. Innamal musyrikuna najas, kata Allah Ta'ala. Seseorang musyrik itu najis. Jadi jadi datuk nenek Nabi, ibu, ayah Nabi dan datuk nenek semua adalah orang yang beriman, suci tulang sulbi mereka semua.
Maka saya bacakan pula daripada kitab Maulid Dibai ini. Tuan-tuan boleh tengok dalam saya punya telegram yang telah saya beri. Tengoklah teks yang page yang keberapa. Tapi kalau ada kitab ni lebih baik ya. Jadi saya baca terjemahannya sikit beza-beza. Saya baca dengan apa dalam handphone tu sikit beza, tapi maknanya sama juga. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithu thani an Atha bin Yasar an Ka'bil Ahbar qala allamani abi Taurata illa sifran wahida. Hadis yang kedua daripada Atha bin Yasar daripada Ka'ab bin Al-Ahbar, katanya Ka'ab bin Ahbar ni orang Yahudi ya. Dia pun seorang alim daripada orang Yahudi. Katanya, ayahku telah mengajarkan kepadaku semua isi kitab Taurat, kitab yang diturunkan atas Nabi Musa AS. Melainkan satu lembar daripada bahagian Taurat itu tidak diajarnya, tetapi disimpan dan dimasukkannya ke dalam sebuah peti yang dikunci. Jadi bapa dia ni orang alim. Bapa dia pun Yahudi punya pendeta. Dia ajar anak dia ni kitab Taurat, tapi ada satu lembar dia sembunyikan dalam peti, dia kunci tak bagi buka. Setelah ayahku wafat, aku membuka peti itu, maka aku lihat pada lembaran itu tertulis. Jadi terbukalah rahsia tu, apa lembar tu, apa muka surat tu. Akan datang seorang Nabi pada akhir zaman, dilahirkan di Mekah, berhijrah ke Madinah, dan kekuasaannya sampai ke Syam. Kekuasaannya apa? Pemerintahannya berpusat di Syam. Syam tu di mana? Syria sekarang ni. Tapi zaman dulu Syam tu Palestin, Jordan, dan juga Syria dan Lebanon. 4 negeri namanya Syam ya. Jadi pusatnya pemerintahan kekuasaan Nabi SAW ialah di Syam. Syam tu iaitu Damascus, ibu negeri Syria. Memang betul. Selepas wafat Nabi SAW, Islam berkembang. Setelah itu berpindah kepada pemerintahan zaman Muawiyah atau Umayyad Empire. Maka dia punya berpusat di Damascus, di Syam. Baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya di sini Yahudi dah tahu dah kelahiran Nabi. Sebab tu Allah Ta'ala menyebutkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Mereka mengenal Nabi seperti mana mereka mengenal anak-anak mereka. Mereka tahu ini Muhammad, ini Nabi yang betul. Dan mereka tahu. Tapi hasad dengki mereka tak mau nak beriman dengan Nabi. Kerana mereka punya harapan supaya Nabi yang mulia akhir zaman ni keluar daripada keturunan Yahudi, Bani Israel. Tapi tiba-tiba keluar daripada keturunan orang Arab, keturunan anak cucu Nabi Ismail AS. Jadi itulah mereka tak boleh nak terima kemuliaan itu berpindah kepada orang Arab. Baginda sallallahu alaihi wasallam menggunting rambutnya dalam lembaran ni, lembaran yang disembunyikan oleh ayahnya. Jadi Nabi ini dia lahir di Mekah, hijrah ke Madinah dan berkuasa di Syam dan menggunting rambutnya dan mengikat kain pada pinggangnya. Jadi Nabi gunting rambut. Taklah Nabi itu rambut berjela-jela, tak ada. Gunting rambut. Jadi gunting rambut Nabi itu biasanya rambut Nabi itu sampai ke copeng telinga kat belakang ni, straight. Jarang-jarang Nabi rambutnya panjang. Ya, kadang-kadang masa-masa peperangan tak ada masa nak gunting rambut ya. Ada juga ada kala rambut Nabi panjang tu, tapi itu bukan kebiasaannya ya. Baginda sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik nabi dan umatnya adalah sebaik-baik umat. Jadi nabi kita the best nabi, afdalul anbiya, dan umatnya khairul umam, iaitu sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin, Allah Ta'ala kata, kamu sebaik-baik umat. Mereka bertakbir membesarkan Allah setiap kali turun dari tempat yang tinggi. Jadi Nabi dan sahabat-sahabat bila turun pada tempat yang tinggi selalu bertakbir. Ada juga sebutkannya waktu Nabi SAW mendaki itu takbir. Turun tu membaca subhanallah ya. Tapi di sini disebutkannya bila Nabi turun ya. Yukabbirun Allah Ta'ala ala kulli syarafin. Kalau ikut terjemahannya, Nabi SAW bila selalu dan sahabat bertakbir bila naik atas tempat yang tinggi ya. Bukan turun ya. Turun tu baca subhanallah. Itu sunatnya kalau kita mendaki bukit apa, Allahu Akbar, Allah lagi bertinggi daripada bukit ini. Bila kita turun kita baca subhanallah, subhanallah ya.
Dan berbaris ketika mendirikan solat seperti barisan peperangan. Alhamdulillah. Kita orang Islam bila solat semuanya rapatkan saf. Istawu lis-salah wa tarasu. Luruskan barisan dan rapat-rapat. Itulah yang kita telah lakukan pun. Dan ini dipuji oleh Allah. Dan disebutkan dalam kitab Taurat itu, inilah sifatnya umat Nabi kita, Nabi akhir zaman. Iaitu mereka berbaris untuk salat seperti mana barisan peperangan. Macam nak pergi perang, semuanya tentera berbaris panjang. Hati-hati mereka umpama mashaf lembaran yang tertulis dengan Al-Quran yang mereka hafal. Inilah rasa kelebihan kita umat Islam. Al-Quran 30 juz, yang di mana tebal, mempunyai tak kurang pun 6,666 ayat, tapi boleh dihafal dalam hati-hati orangnya. Hafiz Quran. Kita tanya orang-orang yang bukan Islam, Nasrani atau Yahudi, siapa daripada mereka yang menghafal kitab suci mereka? Susah dan sedikit sekali yang kita akan dapati yang boleh menghafal. Tetapi kita umat Islam, alhamdulillah, madrasah tahfizul Quran melahirkan ratusan ribuan anak-anak Islam yang hafaz Quran. Ini disebut oleh Allah SWT dalam kita katakan dalam kitab Taurat. Kitab Taurat ni kitab suci daripada Allah. Allah sebutkan, ya. Mereka memuji Allah dalam keadaan susah dan senang. Itulah sifat umat Nabi kita. Dan itulah kita. Dan senang dan susah, kita memuji Allah. Alhamdulillah. Ustaz, ini kita COVID ni. Alhamdulillah. Ustaz, susah ni ekonomi kita. Alhamdulillah. 1/3 daripada mereka masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikanlah kami dari kalangan mereka. Jadi daripada umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW, 70,000. Jadi saya sebut 1/3 daripada mereka. 1/3 tu banyak. Tetapi dalam hadis lain sebut 70,000. Tapi Nabi SAW bila dianugerahkan 70,000 itu yang masuk syurga tanpa hisab, Nabi minta lagi pada Allah, tambahkan. Ada riwayat sebut setiap 1,000 orang Allah Ta'ala jadikan lagi 70,000 masuk syurga tanpa hisab. Setiap 1,000 orang. Jadi kalau 70,000 kali 70,000 lagi, Masya Allah. Ada riwayat lain pula mengatakan, alhamdulillah saya waktu bacakan dalam kitab tentang kiamat Imam Ibn Kathir, ada sebutkan oleh Imam Ahmad bahawa dalam riwayat bahawa Nabi doa minta, ya Allah tambah lagi. Allah jadikan setiap satu orang daripada 70,000 tu tambah lagi 70,000 setiap satu orang. Masya Allah. Jadi berapa banyak lagi. Jadi itulah tuan-tuan ya. Itulah Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita semua daripada golongan, ya Allah, jadikanlah kami daripada golongan yang dimasukkan syurga tanpa hisab, ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kita minta pada Allah. Jadi bila kita baca maulid, selalunya orang bila sampai di sini, dia akan baca Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikanlah kami dari kalangan mereka. Jadi itulah dia tuan-tuan. Wa thuluthun ya'tuna bi dzunubihim wa khatayahum fayughfaru lahum. Dan 1/3 lagi datang menghadap Allah dengan membawa dosa-dosa dan kesalahan mereka, maka Allah ampunkan mereka. Jadi umat Nabi terbagi 3. 1/3 masuk syurga tanpa hisab. Masya Allah, Masya Allah. Allah menja'alna minhum. Yang kedua, 1/3 lagi, the second, kita kata 1/3 lagi, maka mereka datang dengan dosa, tapi Allah ampunkan mereka, masuk syurga. Ya Allah, kalau kami bawa dengan dosa, ya Allah, jadikanlah kami daripada yang mendapatkan pengampunan-Mu, ya Rahman, dengan berkat syafaat Nabi SAW. Amin. Ini berkat Nabi kita Rasulullah SAW. Ini umat lain tak dapat, tuan-tuan. Ini hanya umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Dan manakala 1/3 lagi datang menghadap Allah dengan membawa dosa-dosa dan kesalahan yang begitu besar. Dosa-dosa besar dah, macam bukit gunung dah, tinggi. Kemudian Allah memerintahkan malaikat, periksalah dan timbanglah amalan mereka. Malaikat berkata, wahai Tuhan kami dapati mereka telah melampaui batas dan menganiayai diri mereka, maknanya buat dosa. Dan kami mendapati dosa-dosa mereka seperti gunung. Ya Allah, ya Tuhan. Malaikat-malaikat mengadulah pada Allah. Ni semua orang dosa banyak-banyak ni.
Cuma mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahawa Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah. Iaitu semua mereka ni umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bawa dosa-dosa besar ni, semuanya mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi bila kita sampai kat situ, kita pun ramai-ramai pun baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wasallam. Maka apa jadi? Mereka semua dah menyaksikan kau lah Tuhan dan Nabi Muhammad tu pesuruh Allah. Fayaqulul haq wa izzati wa jalali. Maka Tuhan yang hak, yang benar berfirman, demi kemuliaan dan kebesaranku, tidak akan aku samakan orang yang ikhlas penyaksiannya terhadapku dengan orang yang mendustakan aku. Tak sama. Orang ni beriman. Yang ni orang yang tak terima aku sebagai Tuhan. Aku tak akan samakan mereka. Masukkanlah mereka, orang yang beriman ni, walaupun dengan dosa-dosa besar mereka. Masukkanlah mereka ke dalam syurga dengan rahmatku, ya Allah. Ya Allah, kami mohonkan rahmat-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami pada ahli syurga-Mu dengan berkat Nabi Rasulullah SAW, dengan rahmat-Mu yang luas. Amin ya Rabbal Alamin. Nampak tuan-tuan? Rahmat Allah sangat luas, ya. Dengan berkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai seindah-indah permata yang tersusun dan pati emas tulen daripada rahsia alam. Iaitu kepada siapa ni? Kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, kalau seindah-indah permata yang tersusun, sungguh cantik Nabi SAW. Dan pati emas yang tulen yang asli daripada rahsia alam. Orang yang memujimu tetap masih tidak sempurna pujiannya, biarpun dia telah berusaha maksimum yang mungkin. Sekarang ulama-ulama tulis kitab-kitab maulid, puji Nabi, puji Nabi. Pujilah sepuji-pujinya. Belum sampai dia punya maksimum lagi. Belum sampai dia punya penghujung. Kenapa? Nabi itu sangat terpuji. Masya Allah. Itulah dia Rasulullah SAW. Tapi ada orang marah. Kenapa kau puji-puji Nabi ni? Nanti kau sembah dia. Siapa sembah Nabi? Kita tak ada siapa sembah Nabi. Kita tahu dia adalah Rasulullah, hamba Allah. Allahumma salli wa sallim alaihi. Orang yang cuba menggambarkan sifatmu tidak mampu untuk melukiskan segala yang kamu miliki daripada sifat kemurahan hati dan budimu. Ulama-ulama cuba menggambarkan bagaimana baik budi Nabi, akhlak Nabi, pemurahnya Nabi, baiknya hati Nabi, pemaaf Nabi. Masih lagi belum sampai pada maksimum, sampai pada puncak pujian sifat-sifat Nabi SAW. Sifat Nabi, Allah Ta'ala kata, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau ya Muhammad atas akhlak yang agung. Tinggi akhlak Nabi SAW. Allahu Akbar. Alam ini sebagai isyarat dan engkau lah yang dimaksudkan. Semua yang alam yang kita nampak ni adalah isyarat. Isyarat apa? Kemuliaan Nabi. Kerana mereka sebenarnya adalah dengan kerana barakah engkau ya Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kalau tak ada Nabi SAW, Allah tak jadikan alam semesta ini. Semua ini adalah kerana Rasulullah SAW. Sewaktu Allah terima taubatnya Adam, Allah tanya, kenapa kau doa minta dengan berkat Nabi Muhammad SAW? Maka selepas itu Allah kata, laulahu, kalau tidak kerana Nabi Sayyidina Muhammad SAW, ma khalaqtul khalqa, aku tidak jadikan alam semesta ini. Subhanallah. Jadi kita ni tuan-tuan sekarang ni menumpang akan keberkahannya, kemuliaannya, keagungannya Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim. Wahai semulia-mulia manusia yang dikurniakan makam yang terpuji, telah diutus rasul-rasul sebelummu, akan tetapi mereka semua yang menjadi saksi atas kemuliaan dan ketinggian darjatmu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad
صلى الله عليه وسلم. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فاضربوا يا أهل المثاني، فهزار اليمن غراد، واستضيعوا بجمال فقافي الحسن تفرد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد، حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فلرب كل حمد جل أن يحصره العاد، إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا يا جد الحسين، مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك، إن بك نسعد. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا وبجاهي يا إلهي، مرحبا جود وبلغ كل مقصد. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا واهدينا نهج سبيلي، مرحبا كي به نسعد ونرشد. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد
محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهي يا الله في جواري خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشراف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. Alhamdulillah para jemaah sekalian. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Maaf sajalah hari ini hari Sabtu hujung minggu para jemaah semua mungkin nak berehat ya. Tetapi kita masih lagi teruskan dengan pengajian kerana keistimewaannya awal bulan Rabiul Awal ini kerana mengisahkan akan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, pengajian kita akan kita teruskan juga pada esok hari Ahad ya, petang kerana kita nak selesaikan bacaan Maulid di Ba'i ini sebelum kelahirannya 12 Rabiul Awal. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, insya-Allah pada malam ini juga ada satu forum ya, forum yang anjuran Masjid Hasanah ya, yang di mana forum ini adalah forum Maulidin Nabi, di mana saya insya-Allah bersama dengan Ustaz Irwan Hadi daripada Pejabat Mufti bersama-sama Ustaz Badrul Salam akan mengacarakan akan forum tersebut jam 8.30 malam insya-Allah ya. Silakan sampai ke lapangan malam ini insya-Allah. Dan insya-Allah pada esok pagi jam 9.45 pagi akan ada majlis Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Maidin Kembangan Singapura. Ya insya-Allah saya dan juga para kita kata kumpulan kami bersama dengan pihak masjid untuk mengadakan majlis Maulidin Nabi ini pada besok hari Ahad 9.45 pagi. Kedua-dua program ini tuan-tuan boleh ikuti melalui FB Masjid ataupun melalui FB TM Fauzi Travel. Dan insya-Allah kelas kita pada esok petang akan kita lanjutkan insya-Allah.
Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, minta maaf sajalah dalam penyampaian saya ada apa-apa kekurangan, dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang telah sudi menderma untuk pembangunan madrasah yang sedang kami usahakan di Kemboja, dan juga kepada fakir-fakir miskin, dan demikian juga kalau mereka yang mengeluarkan zakat untuk anak-anak yatim dan juga orang-orang yang berhak menerimanya. Kami ucapkan ribuan terima kasih. Dan mereka yang ingin lagi untuk mendapatkan buku Fiqhul Ibadat, masih lagi ada ruangnya. Bolehlah melalui link daripada Tian Fauzi Travel, order kitab, insyaAllah boleh dapatkan. Mereka yang belum lagi dapat link Telegram channel Tian Fauzi, bolehlah mereka minta daripada kami melalui message kepada FB saya. InsyaAllah kita akan balas. Sekian saja, mari sama-sama kita baca istighfar. Dengan kita saya dulu istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alayka tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Ma syaa Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Mari kita baca selawat. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil habib ala alil qadar al azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil habib ala alil qadar al azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil habib ala alil qadar al azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil habib ala alil qadar al azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil habib ala alil qadar al azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil habib ala alil qadar al azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil habib ala alil qadar al azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil habib ala alil qadar al azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil habib ala alil qadar al azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil habib ala alil qadar al azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.